Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 1 November 2024 bersama saya, Saif Akmal. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, semua pihak harus bertanggungjawab dan mencari jalan menghentikan kegiatan jenayah budi. Sambil menyifatkan jenayah tersebut sebagai budaya buruk, berkata kegiatan budi hanya dapat diketahui apabila sudah terbongkar di media sosial. Katanya semasa ditemui media selepas program Temu Anwar di UPNM. Dan jadi ini kena dihentikan. Guru besar, pengetua, kansler, pengetua kolej juga harus bertanggungjawab untuk melihat bagaimana hentikan budaya buruk. Ya? Kerana terlalu banyak komplain. Yang dapat tu bila kalau kebetulan terbongkar di media sosial. Ya. Tapi ini harus mesti dihentikan. Naya anak-anak. Semalam, Angkatan Tentera Malaysia menyiasat kejadian buli melibatkan pelajar kadet yang dibuli oleh seniornya menggunakan setrika yang ditekap pada dada sehingga meninggalkan kesan lecoh. ATM dalam kenyataannya berkata kes berkenaan sedang disiasat di peringkat Akademi Latihan Ketenteraan UPNM. Dalam kenyataannya, ATM menegaskan bahawa siasatan akan dilaksanakan dengan terperinci dan tidak akan melindungi serta berkompromi terhadap mana-mana pihak yang terlibat dengan kes tersebut. Sebelum ini negara digemparkan dengan kematian tragis pegawai kadet laut UPNM, Allahyarham Zulfarhan Osman Zulkarnain, yang menjadi mangsa buli, pukul dan seksa dengan menggunakan setrika wap. 6 bekas penuntut UPNM dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Rayuan pada 23 Julai lepas selepas didapati bersalah melakukan perbuatan berkenaan. Masih ada ruang untuk Najib Razak membebaskan dirinya daripada pertuduhan menyeleweng dana One Malaysia Development Berhad 1MDB dengan mengemukakan bukti yang kukuh. Bekas Peguam Negara Abu Talib Osman berkata demikian semasa wawancara bersama utusan Malaysia. Kata Abu Talib ini merupakan peluang untuk Najib menyampaikan keterangan dan mempertahankan dirinya jika dia merasakan ada fakta yang boleh menyokongnya. Namun ia bergantung pada bukti yang akan dikemukakan sama ada benar atau sekadar dongeng. Dia turut menekankan pentingnya setiap keputusan dibuat secara berhati-hati kerana ia akan menjadi penentu kepada perjalanan kes tersebut. Malah Abu Talib turut menyatakan bahawa keutamaan bagi mahkamah adalah bukti, bukan sentimen. Rabu lalu, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Colin Lawrence Sequeirah mengarahkan bekas Perdana Menteri itu membela diri. Pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap 4 tuduhan iaitu menggunakan kedudukannya bagi memperoleh suapan berjumlah RM2.3 bilion dana 1 MDB dan 21 tuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah sama. UMNO boleh berkuasa semula sekiranya parti itu mendedahkan punca kegagalan 1MDB, kata Zaid Ibrahim. Bekas Menteri Undang-Undang itu berkata demikian melalui ciapannya di aplikasi X. Kata Zaid, UMNO telah kehilangan kuasa berikutan isu melibatkan skandal penyelewengan dan 1MDB. Tambahnya, dengan memenjarakan seorang individu seperti Najib tidak akan dapat merungkai masalah sebenar. Bekas Perdana Menteri itu sedang menjalani hukuman penjara di Kajang Ekoran Sabitan terhadap 7 tuduhan pecah amanah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram pada 2022. Namun seharusnya kesemua dalang yang menjadi punca kegagalan 1MDB harus disumbat ke penjara. Untuk rekod, UMNO memerintah hampir 60 tahun namun parti itu tewas kepada Gabungan Pakatan Harapan semasa pilihan raya umum ke-14. Isu 1MDB merupakan isu yang menjadi bahan kempen utama digunakan oleh PH untuk menumbangkan pentadbiran Najib Razak pada 2018. Bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim mendakwa UMNO sebenarnya sudah melupakan bekas Perdana Menteri Najib Razak. UMNO tak pernah pedulikan dia. UMNO hanya pura-pura. Dia peduli masa dia jadi Perdana Menteri lah. Selepas tu tak ada. Dalam podcast terbarunya hari ini, Zaid turut membandingkan keadaan itu bila pengerusi Pakatan Harapan, PH, Anwar Ibrahim berdepan tuduhan mahkamah. Bezanya UMNO dan Anwar. Kes Najib dengan kes Anwar. Ya? Pada mula lagi, kes Anwar ini, penyokong dia yakin Anwar ini tak bersalah. Dia satu perangkap politik oleh Mahathir. Penganiayaan
penyiasatan lah, tak betul itu, tak betul. Semua perkara Semua kehakiman tak betul, hakim tak betul, semua tak betul. Dan rakyat percaya kepada naratif Anwar. Ya. Walaupun dalam kes Anwar sendiri, daripada pandangan orang yang objektif, keterangan-keterangan yang ada itu memang betul. Tetapi dalam kes Najib ni, malangnya, walaupun banyak perkara-perkara yang boleh menjadi isu, menjadi naratif bahawa Najib bukan seperti yang digambarkan, terlibat secara langsung menipu 1MDB. Kerana ada unsur-unsur lain yang boleh diketengahkan, tapi UMNO tidak ketengahkan. Seolah-olah UMNO menerima bahawa dia bersalah. Sementara itu, bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin mendakwa dia pernah memberitahu Najib Razak agar mengambil tindakan ke atas Jolo. Khairi mengesahkan perkara tersebut dalam episod terbaru program audio siar keluar sekejap semalam. Saya cakap benda ni Syaril sebab saya jumpa dia di pejabat dia di parlimen. Saya tak pernah cakap. Saya pergi Dewan Rakyat, saya jumpa dia. Kalau tak silap saya, Mahyudin dah kena pecat dah. Saya pergi jumpa dia dan saya cakap pada Datuk Seri Najib, saya kata, "Sir, it is exactly what I said. You have to throw Jolo under the bus if he is responsible." Itu dah membuka ruang kepada dia untuk ambil tindakan seperti mana yang dia sebut sekarang, bahawa dia terpedaya. And he looked at me and said, "No, Jolo is a legitimate businessman." Sempena ulang tahun Malaysia Kini yang ke-25 mulai sekarang hingga 30 November, anda boleh melanggan atau memperbaharui pakej Malaysia Kini anda dengan diskaun 25%. Klik link dalam penerangan di bawah atau imbas kod QR pada skrin anda untuk menikmati tawaran eksklusif ini. Lawyers for Liberty LFL mengkritik penggunaan akta hasutan terhadap pemimpin pembangkang Rafiq Rashid Ali. Rafiq selaku Ketua Penerangan Parti Pejuang Tanah Air mendakwa dia sekali lagi disiasat atas tuduhan menghasut selain Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998. Dia yang juga seorang peguam berkata diarahkan hadir oleh Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD, dan Wangi, Kuala Lumpur untuk soal siasat pada jam 2.30 petang hari ini. Pengarah LFL Zaid Malik berkata sangat membimbangkan apabila kerajaan terus menggunakan akta hasutan terhadap pengkritik, aktivis atau lawan politik. Zaid turut menyifatkan ia seakan pemerintahan ala Korea Utara. Dalam kenyataan hari ini, LFL mengingatkan bahawa pemimpin Pakatan Harapan, PH, dan Anwar sendiri sering mengutuk penggunaan akta hasutan. Namun, kata Zaid, pendirian semasa kerajaan sudah pasti membuatkan penentang tegar akta itu, iaitu Mendiang Karpal Singh, yang juga tokoh PH, naik angin dari dalam kubur. Anwar pada Mei lalu berkata pentadbirannya terbuka terhadap kritikan tetapi tidak boleh menyentuh isu agama, kaum dan raja, 3R. Rafiq turut mengesahkan bahawa penyokong Anwar masih membuat laporan polis di beberapa lokasi ke atas ucapannya. Beliau berkata demikian sejurus selepas memberi keterangan di IPD dan Wangi hari ini. So kita nak mempersoalkan kalau itulah arahan dan juga dasar yang dibawa oleh Perdana Menteri, mengapakah sehingga kini masih lagi ada mereka-mereka yang menyokong atau menjadi penyokong kepada Anwar Ibrahim masih lagi bersungguh-sungguh nak buat laporan polis kepada mereka-mereka yang hanya menjalankan tugas mereka untuk mengkritik kerajaan, mempertahankan hak demokrasi, hak kebebasan bercakap dan hak bersuara tersebut. Berita seterusnya, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli mendakwa Ketua Pembangkang Perak Razman Zakaria mengeluarkan ucapan perkauman. Kata Rafizi, Razman membuat ucapan perkauman yang secara halus mengatakan orang Melayu mesti bersatu untuk melawan orang Cina. Saya tenung-tenung gambar dia dengan ahli Parlimen Kuching. Saya rasa mata mereka sama sempit dan sama bulat. Nak kata kulit dia gelap, tak adalah gelap sangat. Kulit dia lebih kurang sama je dengan rakyat Malaysia yang lain, sama ada Melayu ataupun Cina. Darah dia saya confirm warna merah. Sama macam darah Anthony Loke. Tapi zaman sekarang, lebih mudah memainkan api perkauman untuk mendapat sokongan rakyat.
Malah Rafizi turut menyatakan bahawa jumlah umat Islam di China lebih ramai berbanding masyarakat Bumiputera di Malaysia. Semasa perhimpunan di Menara Condong Teluk Intan, Perak pada Sabtu lalu, Razman mendesak supaya semua yang mata, kulit macam kita mesti bersatu. Ia selepas sekumpulan warga China mengibarkan bendera Republik itu pada perayaan Guangdong di Teluk Intan, Khamis lalu. Bagaimanapun, Razman sejak itu menafikan bahawa dia berniat untuk menghina mana-mana kaum dengan kenyataan itu dan mendakwa bahawa media telah menyalah tafsir kata-katanya. Sementara itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan beliau tidak boleh bertolak ansur sama sekali dengan mereka yang menanam sifat kebencian antara kaum di negara ini. Beliau berkata demikian semasa program temu Anwar di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia hari ini. Saya paling tidak tolerit di Malaysia ni orang tanam kebencian kaum, ini semua bibit racism ini. Di Malaysia pun ada bibit itu. Kita akan bekerjasama dengan mata macam kita, bukan mata yang sepet, dan warna kulit kita bukan warna kulit lain gelap. Apa dia ni? You ni orang Islam ke? Apakah orang Islam tu mengizinkan penghinaan kerana kulit? Apakah bukan Bilal, bukankah paling dengan bibir yang tebal dan warna kulit yang hitam, tapi didakap oleh keluarga Rasulullah SAW sebagai anggota keluarga? Jadi orang kata, Anwar ni pro Cina sebab dia baik dengan DAP. Nothing to do with that. Ya. Tapi kita ni kemanusiaan. Apa hebatnya Melayu ni? Melayu ni kena paling tinggi budayanya, paling halus dan sopan santunnya. Melayu ini asalkan jangan kamu hilangkan martabat dia dan prinsip dia, bahasa kita, agama kita, budaya kita, sastra kita, itu identiti kita. Kita rangkul semua yang lain. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Staf Akmal, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.